A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tanya Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini bagi edisi Sabtu 15 Oktober 2022 dan bersamaan 18 Rabiul Awal 1444 Hijri. Dan syukur alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa hujung minggu kita, Tanya Ustaz, kita bawakan tafsir taranum dan tadabbur surah Shad ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-66. Dan sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah doktor, anak anda walaupun dia kata satu Mikail, masya-Allah. Semalam saya tengok di Facebook doktor, 99% markah untuk hafazan peringkat kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, tahniah doktor. Pepatah menyebutkan ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi doktor. Alhamdulillah. Dan kita doakan lebih ramai hafiz Quran yang lahir insya-Allah di negara kita. Baik doktor, sebagaimana biasa dan kita pada pagi ini akan menggunakan maqam ataupun taranum mungkin sebagai mukadimah pada pagi ini, surah yang ke-38 surah Shad dan juzuk yang ke-23 mengandungi 88 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dan sebagai permulaan topik, Doktor, falyatafaddal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Dari Anas, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi pada pagi ini. Dan tuan-tuan, insya-Allah untuk awalan ini Ustaz akan membaca dulu ketiga-tiga ayat 64, 65 dan 66 dengan tarannum ras, tarannum ras insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار صدق الله العظيم. Sadaqallah. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sebelum dari Anas membaca makna-makna yang kita sama-sama baca pada ayat pada pagi ini,
Tuan-tuan, Ustaz nak sebut sedikit dulu berkenaan dengan perbincangan kita selalu buat, iaitu bacaan Al-Quran yang Ustaz baca sekejap tadi dan tuan-tuan baca bahkan di seluruh Malaysia, di seluruh dunia sekalipun, membaca dengan satu kaedah bacaan ataupun nama bacaan namanya iaitu Hafs daripada Asim. Inilah bacaan yang mendominasi seluruh dunia. Kalau ditanya adakah ada bacaan-bacaan lain yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapannya ya, ada yang lain, dan pagi ini kita nak baca yang lain sedikit ini. Tetapi juga menjadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan boleh perhatikan pada ayat 64. Ayat 64. Kita membaca pada ayat 64 ini pada perkataan ahlin nar, ahlin nar yang dibaca oleh bacaan umum Hafs daripada Asim. Inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Ada dua bacaan yang lain. Yang pertama sekali ahlin nar dengan taqlil. Ahlin nar dengan taqlil. Daripada nar sengit sikit demi nar. Dia sengit sikit. Kemudian ada lagi satu dia panggil imalah, dia panggil ahlin nar. Jadi tiga untuk an-nar tu. Ketiga-tiga yang betul. Cuma betul itu kena melalui qiraat yang lain-lain lah. Maksudnya kena belajar yang itu. Tinggal lagi pada ayat ini perubahan di situ sahaja. Baik, kita cuba Ustaz baca ketiga-tiganya. Inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Untuk taklil. Kemudian imalah inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Nar, 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 nir. Ada tiga. Jadi sekarang nak minta dari Anas lah pula baca. InsyaAllah. Tiga-tiga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya betul tak, baca qiraat tu dulu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Ya. Qul innama. Yang kedua, yang kedua ahlin nar, ahlin nar. Ahlin nar, ahlin nar dan ahlin nir yang ketiga dia. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Ahlin nar. Ahlin nar. Baik. Jadi walau macam mana tak apalah, yang penting kita bukanlah pengajian qiraat di sini. Tinggal lagi ini adalah sebahagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran dan termasuklah banyak kitab-kitab tafsir membincangkan perkara ini. Dan Ustaz kembali pada Anas, silakan. Alhamdulillah. Baik. Itu demikian antara bacaan yang telah pun diperdengarkan kepada kita oleh Fadil Dr. Luqman, dan sama-sama untuk ayat yang ke-64, 65 dan juga 66 Doktor. Baik, maksudnya sesungguhnya segala yang diterangkan itu adalah benar, iaitu perbalahan dan cercaan penduduk neraka sesama sendiri. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran, dan tidak ada sama sekali Tuhan yang sebenar melainkan Allah yang Maha Esa, lagi yang kekuasaannya mengatasi segala-galanya. Dan ayat yang ke-66, Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, yang Maha Kuasa, lagi yang sentiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Doktor. Ya. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian.
berkenaan dengan perbincangan ayat kita ada 3 ayat yang insya-Allah di dalam selang-selang masa kita ada ini kita akan bincangkanlah satu persatu. Dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini iaitu berlakunya pertentangan, perbalahan, pertikaian yang sangat besar ketika mana mereka ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam siri-siri yang lepas, ustaz-ustaz asatizah yang sebelum ini telah membincangkan tentang berlakunya pertikaian tersebut. Bahkan dalam ayat lain tuan-tuan, Allah menceritakan banyak kisah-kisah iaitu yang akan berlaku di akhirat kelak di antara orang yang sama-sama masuk neraka. Atas dunia ni mereka berpakat antara syaitan, antara orang si A, si B, semua sekali berpakat ini. Akhirnya bila masuk dalam neraka, masing-masing menyalahkan. Sebab kau lah ni. Dah bukan sebab aku, kau yang ikut aku. Dah mulalah begitu tuan-tuan. Bergaduh dia, dan benda ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun belum berlaku, tetapi ilmu Allah ini alim. Alim maksudnya tahu sebelum, tahu sedang, tahu akan datang, tahu habis, tak ada yang tak tahu. Allah. Kita tuan-tuan, kalau ustaz ni bercakap sikit sebanyak, tahulah bidang agama. Tak? Kemudian kereta rosak, terdiam aja. Menanti bantuan. Nanti bantuan ni. Apa hal kereta ni? Tengok okey je semua. Rupanya bateri aja pun. Jadi tuan-tuan nak beritahu itu kemampuan kita. Tidak. Mana alimun itu boleh jadi kita. Tapi alimun Allah Subhanahu wa taala tahu semua sekali sebelum, sedang, akan datang. Selama-lamanya. Baik tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana arinal ladzini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Tuhan kami, tunjukkanlah orang-orang arinal ladzaini adallana yang telah menyesatkan kami sebelum ini, orang ke syaitan ke semua sekali ini, kami nak letak mereka di bawah tapak kaki. Marah sungguh ni. Allah naj'alhuma tahta aqdamina. Jadi tuan-tuan, walaupun demikian keadaannya, mereka sekalipun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pun hanya memuaskan hati, tapi tetap duduk dalam neraka. Tidak ada bezanya. Nah, bahkan di tempat yang lain Allah menyebutkan mereka ini telah minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, dulu atas muka dunia kami taat kepada sadatana wa kubara'ana, pemimpin kami, orang besar-besar di kalangan kami yang pakai pandang hebat dia ni, kami ikut. Rupanya mereka sesatkan kami. Allahumma tuan-tuan. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kita ini kena berdasar kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau gitu ya Allah tak boleh nak buat apa dah ni, atim dhi'fain, tolong bagi 2 kali ganda. Kami kena sekali biar dia 2 kali lah, sebab kami ni dia sesatkan. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, ini antara awalan-awalan yang banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana Allah gambarkan pertentangan, perbalahan, sama-sama masuk dalam neraka dah, tapi bergaduh juga tuan-tuan. Insya-Allah tabarakallah. Saya tertarik yang imalah tadi, rasa tak puas kena baca, kena belajar lagi dengan doktor insya-Allah. Baik doktor, kita akan berjeda seketika, banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas tontonan anda untuk hujung minggu kita. Masih lagi kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, dan kita membicarakan tafsir, taranum serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-66. Dan terima kasih atas tontonan anda. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, dan jangan lupa juga Tanyalah Ustaz bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan selepas ini kita akan raikan soalan-soalan daripada sahabat kita. Jadi yang ingin mengajukan soalan, insya-Allah anda boleh hubungi kami selepas ini, ataupun terus sahaja tinggalkan komen anda di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah doktor, kita sambung ayat yang ke-64, bagaimana cercaan dan juga perbalahan yang berlaku di antara penduduk neraka yang digambarkan dalam ayat ini, doktor. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslim Abdul Rahman Allah sekalian. Suasana yang Allah menggambarkan ini kepada kita, walaupun belum berlaku lagi tuan-tuan, pada hakikatnya perbandingan memang berlaku atas muka dunia. Perbandingan tersebut memang berlaku atas muka dunia. Contoh tuan-tuan, seorang pakak buat jahat, mencuri lah katalah. Tiba-tiba duduk dalam penjara dua-duanya, ditangkap. Apa mereka buat? Sebab kau lah ni. Saling menuduh. Saling menuduh ni sebab kamu lah. Jadi itulah keadaan yang berlaku. Itu kita kata ringan sikit lah. Tetapi tuan-tuan, dalam neraka ini oleh kerana sudah tidak ada ruang untuk kembali. Kalaulah mereka minta pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan benarkan lagi untuk kembali kepada dunia. Bahkan tuan-tuan, di dalam neraka tersebut Allah Subhanahu Wa Taala buat tingkatan. Dia ada dua tuan-tuan. Kalau neraka dipanggil darakat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Darakat ni maknanya tingkatan makin ke bawah. Yang atas tu paling seronok, bukan seronok, paling ringan. Yang paling bawah makin teruk. Bawah sekali Allah kata munafik. Jadi yang ni paling bawah. Kemudian syurga dipanggil darajat. Darajat ni makin ke atas makin hebat. Makin tinggi. Itu baliklah. Maknanya neraka makin ke bawah makin teruk, syurga makin ke atas maka makin hebat. Jadi tuan-tuan, itu perbezaan di antara syurga dan neraka. Jadi kalaulah mereka minta Rabbana atihim dhi'faini minal azab, ya Allah beri 2 kali ganda kepada mereka ini, kepada orang menyesatkan aku ini. Maka tuan-tuan, Allah boleh lakukan itu. Kenapa? Kerana neraka itu ada tingkatan, dan tingkatan yang paling ringan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakaikan selipar terompah ataupun selipar daripada neraka, maka dia rasa menggelegak otaknya, maka dia rasa itulah yang paling teruk, sedangkan itulah yang paling ringan. Jadi tuan-tuan, ini semua memberi satu keinsafan kepada kita bahawa inilah perkara yang kita akan hadapi, yang mana tuan-tuan, sekiranya orang menghadapi neraka ini, Allah tak tahu nak kata tuan-tuan. Sebahagian orang ada memahami mudah. Sebab dalam hadis ada menyebutkan bahawa akan masuk syurga setiap manusia ini kalau dia ada syairah. Iman tu sebesar syairah, sebesar biji yang paling kecil. Zarah, biji ganda paling kecil itu akan masuk syurga ia. Oh, tak apalah. Lega lah. Asal beriman ni. Tuan-tuan, soalannya kita nak tanya, siapa boleh pastikan kita tercabut nyawa itu iman? Allahuakbar. Tak ada siapa boleh pasti. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Pada masa kita nak mati tu tuan-tuan, semua datang. Syaitan datang berupa mak ayah kita, berupa orang paling kita kasih. Dan kita tuan-tuan, kalau kita sakit dalam, kita demam cukup Anas ya, demam. Kemudian demam tu agak kuat. Kita rasa macam mana? Kita rasa macam dunia ni berpusing, tak boleh nak fikir dengan cara betul semua tak. Dan itulah hakikat kita akan hadapi masa kita nazak, masa kita nak mati tu. Jadi pada masa itu tuan-tuan, kalau datang syaitan berupa mak, berupa ayah, apa semua kita kasih,
abang, suami isteri pula datang, dia gambarankan seperti itu datang. Maka pada masa itu dia kata, abang, agama yang benar bukan Islam. Misalnya. Allah. Apa kita nak kata? Nah, dalam keadaan kita pun amal tak buat, Quran tak baca, semayang pun tidak, na'udzubillah. Semua ini contoh-contoh sahaja, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu boleh jadi dia keluar daripada Islam ketika mana hampir mati. Jadi kalaulah dia mati dengan beriman juga, walaupun sebesar biji gandum tadi kan, yang itu insya-Allah dia akan masuk dalam syurga. Tapi tuan-tuan, ada tapinya. Orang berada dalam neraka ini sangat dahsyat. Baik, Ustaz suka bagi contoh, atas muka dunia ini api mana kita boleh tahan? Tak ada. Cuba ambil api lilin. Anas, api lilin berapa saat agak-agak kalau letak jari atas lilin tu lah, berapa saat agak-agak boleh tahan? Sekali lalu pun tak boleh. Ustaz rasa kalau Ustaz lah 2-3 saat pun tak tahan. Ada. Tapi kalau boleh 15 saat ada jadi rekod dunia lah gambar ni. Exhaust motor pun tak menyala tu. Tapi bayangkan tak, itulah keadaan yang kita nak. Itu pun tak tahan. Betul. Dalam neraka. Allahu akbar. Masya-Allah, itulah hakikat yang kita sama-sama kena renung, kena fikir. Insya-Allah, tabarakallah. Tu ayat yang ke-64 para penonton. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar. Dan seterusnya kita teruskan lagi pada ayat yang ke-65, Doktor. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Ayat yang seterusnya itu ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana munzir. Katakanlah bahawa aku ini adalah memberi peringatan. Tuan-tuan, antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran ada 4 campur 1 je. Muhammad 4 kali, Ahmad sekali. 5 je lah. Sebab tu ada orang pertikai, kenapa Nabi Allah Isa alaihissalam lebih banyak, 25 kali. Ibrahim lagi banyak, ya tak? Jadi kenapa Rasulullah yang hebat ni 5 kali sahaja? Sehingga ada pula yang mengatakan makna tunjuk Nabi Isa lagi hebat lah. Bahkan Nabi Isa turun akhir zaman. Tak, tuan-tuan, jawapan kita, Nabi Isa turun akhir zaman itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa syariat Muhammad, bukan syariat Isa dah. Kemudian nama yang banyak tidak menunjukkan kelebihan yang sebenar. Sebabnya Rasulullah, selain pada nama ada 5 dalam Quran, 4 jamu 1 tadi, kemudian Rasulullah ada pula gelar yang banyak. Ini beratus. Basyiran, ini munzir kan, basyiran wa nadhira, Mustafa, Rasul, An-Nabi, Al-Ummi, dah macam-macam lagi lah. Jadi dengan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kelebihan kerana gelar yang banyak. Nah, sebahagian orang dia Tan Sri, Datuk Sri, apa itu menunjukkan gelar yang banyak, kelebihan yang banyak. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi qul innama ana munzir, bahawa aku ini adalah pemberi peringatan. Munzir ini daripada perkataan nazir, basyiran wa nadhira, pemberi berita gembira dan pemberi berita duka. Baik, tuan-tuan, pemberi berita gembira ini dalam ayat Quran pun ada 1000 ayat yang menceritakan tentang benda-benda tabsyir, busyra, benda-benda kegembiraan. Ada 1000 ayat. Kemudian berita duka pula, berita yang cerita tentang neraka, cerita tentang azab, cerita tentang dosa, ada 1000. Jadi ayat Quran ada berapa, Anas? Ayat Quran ada 6,236 ayat. Jadi 2000 duduk situ dah. Dan hukum pula hanya ada sekitar 500 ayat. Tak banyak. Jadi makna banyak yang basyiran wa nadhira tadi, banyak tentang benda-benda yang menggembirakan, benda-benda yang memberi cerita duka, supaya manusia ingat bahawa mereka ini bukan di sini tempat mereka, tetapi mereka ini adalah menuju kepada satu tempat dinamanya syurga atau neraka. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerjanya ialah memberi peringatan kepada manusia. Dan tuan-tuan, dalam ayat Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaikum a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya Muhammad, sama sahaja kalau kamu beritahu mereka pun, ya, tak beritahu mereka pun, ya, serupa je tak beriman. Keadaan sama. Sama saja. Habis itu kenapa beritahu? Dah tahu gitu, tak payahlah. Tak, tuan-tuan.
Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya, Muhammad, kamu kena bagi tahu mereka. Soal nak terima tak terima itu bukan urusan kamu. Urusan kamu ialah wa ma alaina illal balagul mubin. Kerja kamu sampaikan. Bila kamu sampaikan itu, maka terserahlah kepada aku. Hidayat tak hidayat itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi dia menyampaikan. Dan tuan-tuan, ada satu kisah yang sangat hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia ada satu sifat. Sifatnya iaitu dia tidak pernah berputus asa. Tak pernah berputus asa. Sehingga ayat Quran menyebut 2-3 kali, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir-hampir Rasulullah itu menghancurkan mati di sini kerana nak suruh orang beriman. Allahu akbar. Allahumma anas, inilah kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kita akan menyambung juga ini kan tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai munzir ini. Allahu akbar. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah yang berhak untuk meletakkan hidayah pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Doktor, insya-Allah kita akan sambung cerita ataupun kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ini. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita terus berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin, insya-Allah. Dan para penonton, kita masih lagi pada pagi ini berbicara topik tafsir, taranum dan tadabbur, surah Sad ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-66, dan kita masih lagi bersama Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan doktor, kita nak teruskan dengan tadi kita tinggalkan para penonton dengan satu kisah yang doktor ceritakan bagaimana keinginan yang kuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan dan juga hidayah kepada umat ni, doktor. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Rasulullah SAW memang lilin yang membakar diri. Dalam ayat Quran menyebut dengan jelas bahawa Rasulullah ni rela mati. Allahu akbar. Syarat kamu beriman. Mana kamu beriman, aku mati tak apa. Sampai tahap itu, menghancurkan diri sendiri demi supaya manusia ini beriman. Tapi Allah sebut wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidak akan ramai. Bahkan dalam ayat yang lain, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Sebahagian Islam dan kebanyakannya kufur. Dan tuan-tuan, hakikat di dunia sekarang pun jumlah orang yang manusia seluruh dunia sekarang, saya baru baca dalam bulan lepas, tuan-tuan, 8.5 bilion, makna 8,500 juta manusia. Anas, Islam berapa? Cepu cemas soalan tu. 4 bilion ada kot. 2 bilion sahaja. 2 bilion sahaja. Makna 6.5 bilion adalah bukan Islam. Allahumma, jadi itulah hakikatnya. Walaupun Rasulullah berusaha dengan habis daya sampai mematikan diri dia tu kan, sampai tahap itu, dan memanglah kalau gelar lilin membakar diri ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan. Jadi ada satu kisah saya nak sebutkan ini, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam keadaan dia tahu dah satu orang manusia ini dengan namanya Abdullah bin Ubay adalah ketua kepada munafik. Tapi tak pernah putus asa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus je. Abdullah bin Ubay ni ada anak nama Abdullah juga. Tapi Abdullah anak ini Abdullah yang sangat baik Islamnya. Yuhsinu islamuhu. Jadi bapa munafik, anaknya Islam yang baik. Jadi tuan-tuan, kisahnya apabila Abdullah bin Ubay ini sakit dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal dia telah wasiat pada anak dia, wahai anak,
kamu pergi minta dengan Muhammad baju dia. Bapak nak buat apa? Baju tu tolong pakaikan masa kapan ayah nak masuk kubur. Jadi tuan-tuan, dia juga percaya keberkatan itu tuan-tuan. Tapi tidak. Dia tidak akan menyelamatkan apa-apa dah. Jadi kalau ada kebaikan pun kerana orang itu Islam. Betul. Nah, barulah ada kebaikan-kebaikan lain. Tapi kalau tidak Islam, baju Nabi ke apa Nabi pun tak jadi apa tuan-tuan. Jadi tapi bila datang minta, maka Rasulullah beri baju tersebut. Allahuakbar. Allahumma la. Kita kata dah cukup. Dulu jahat benar kan. tak boleh. Kalau alam biar pada muka. Tapi akhirnya Rasulullah beri juga baju itu. Allah. Dan ada permintaan kedua ayah supaya Rasulullah pergi salat kepada jenazahnya. Jadi tuan-tuan, Rasulullah tunaikan juga. Pergi. Umar kata, kamu tahu ya Rasulullah, anda munafik. Ini munafik punya orang ni. Kamu tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, ya aku tahu. Tapi khayyaranillah, Allah beri aku pilihan. Pilihan apa? Dalam Al-Quran tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Allah beri pilihan kepada aku, nak minta ampun kepada mereka boleh, tak nak minta ampun kepada mereka boleh. Tapi ayat itu sambung, sekiranya kamu minta ampun 70 kali pun kepada munafik ini, Allah tidak akan ampun pun. Maka Rasulullah kata sa'azidu ala sab'in, aku tambah lagi lebih pada 70 kali. Jadi makna itu Rasulullah punya harapan. Dah mati kot orang ni, tapi masih diikhtiarkan supaya adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pergi sampai kubur tuan-tuan, sembahyang. Fasalla, sembahyang, sehinggalah Allah turunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Jangan kamu sembahyang pada orang ini ya Muhammad. Maksudnya kepada Abdullah bin Ubay, wala taqum ala qabri, dan jangan kamu duduk pun atas kubur dia, tak boleh. Maka Rasulullah pun berpaling dan terus balik. Kenapa? Innahum kafaru billah, mereka ni golongan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha ikhtiar, walhal dia dah mati. Maka kita kata bila dah mati cukuplah. Tak. Berusaha, moga-moga adalah ruang-ruang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan sinar itu yang diimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doktor, terima kasih untuk ayat yang ke-65 dan masya-Allah tabarakallah. Dan kita boleh sambung lagi ataupun teruskan doktor untuk ayat yang terakhir untuk pagi ini, iaitu ayat yang ke-66, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, yang maha kuasa lagi yang sentiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ayat yang ke-66 mana Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tuhan kepada langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, wa ma bainahuma, dan dengan sifat ini al-aziz al-ghaffar, maha perkasa dan maha pengampun. Puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi yang di hadapan kita, depan mata kita ni tuan-tuan. Sebenarnya di sana ada lagi perkara-perkara lain yang bahkan lebih besar, lebih hebat. Makhluk Allah yang paling besar sekali, apa dia Anas? Makhluk Allah paling besar, Ustaz tanya, Ustaz jawab senang. Iaitu namanya Arash. Arash Allah. Ini makhluk Allah paling besar. Besar mana? Allah hanya yang mengetahuinya. Dan Nabi SAW pernah melihatnya. Kita tak pernah. Kenapa Allah tak sebut yang Arash itu terus? Kenapa Allah sebut hanya langit dan bumi? Kenapa tuan? Ini takribul azhan. Takribul azhan maksudnya mendekatkan pemikiran kita yang kita nampak. Kalau sebut benda tak nampak, susah pula. Ada mana benda ada ke tidak ada kan? Nampak di sini. Yang kita nampak ialah langit dan bumi. Itu yang boleh kita nampak. Maka dengan sebab itu tuan-tuan,
Allah sebut langit dan bumi. Dan langit dan bumi ni pun ajaib dah. Nah, walaupun arasy lebih ajaib, tetapi ajaib macam mana tuan-tuan, iaitu khalaqas samawati bighairi amadin. Allah menjadikan langit ini tanpa tiang. Anas, berapa luas satu dewan, satu bangunan ni, Anas tengok tak ada tiang. Tak boleh besar, hanya runtuh-runtuh dia. Kita kata kalau besar stadium tu kan, yang ada yang guna yang penutup begitu tu kan. Itulah agak-agak paling luas yang boleh manusia buat lah. Luas pada tu saya rasa tak ada lah. Yang tak ada tiang kat tengah itu. Jadi tepi-tepi tu adalah langit ini, tengah pun tak ada, tepi pun tak ada. Allahu akbar. Ini khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Begitu juga pula tuan-tuan, bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini dalam bentuk yang kita sebut sebagai sfera. Nah, ada orang sekarang dia bergaduh sampai ke hari ini bumi di datar. Kerana ayat-ayat Al-Quran yang kata demikian. Tapi ada perbincangan, insya-Allah nanti Ustaz sambungkan lebih lagi. InsyaAllah selepas ini Doktor. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan, dan perbalahan yang berlaku mendatar ke sfera itu insya-Allah kita akan bahaskan. Terus setia menonton Tayla Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan tafsir, taranum serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-66. Dan kita masih lagi bersama Al-Fadil Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan tadi kita bicarakan tentang isu ataupun polemik yang timbul berkaitan dengan bumi, sama ada sfera ataupun bulat, dan ianya ada dibahaskan ataupun disebutkan oleh ulama berdasarkan ayat Quran. Doktor, mungkin sedikit pencerahan tentang bumi ini. Baik, terima kasih tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Ya, isu ini sampai ke hari ini masih ada. Dan masih sebahagian mereka berpegang bahawa bumi ini datar. Kita katakan ada bukti-bukti gambarnya apa semua, mereka telah jawab bahawa kamu sendiri tak pernah naik. Itu sebahagian orang yang sedikit saja pernah naik ke atas sana dan dapat melihat bentuk bumi tersebut. Baik, tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Ustaz nak menjawab dengan lebih mudah pandangan ulama yang lepas lah. Ada satu orang ulama namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i. Dia wafat tahun 606 Hijrah. Maknanya lamalah 1000 tahun lah, lebih kurang daripada kita dah. 800 tahun lebih. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni tentulah zaman 600 tahun ni Anas, belum ada lagi orang naik ke apa ni, angkasa jet apa semua, tak ada lagi zaman itu. Tapi dia kata bumi ni bila kita berjalan ke naik kapal ke, makin pergi tak jatuh-jatuh, makin pergi tak jatuh-jatuh. Maksudnya benda itu macam berputar gitu kan. Tak ada hujung. Tak ada hujung. Itu mendalillah dalilu ala kurawiyatihi. Dalilnya dia itu bentuk bulat. Zaman dulu dia tak boleh check lah, tapi bentuk sfera tak apalah. Yang penting bentuknya begitu. Kalau datar, bentuk jatuh habis orang tu. Faham jatuh tak? Kenapa? Kerana hujung sudah ada. Tapi oleh kerana bentuknya demikian. Jadi tuan-tuan, ini cerita tahun 600 Hijrah dulu. Allahu Akbar. Boleh ulama kata begitu. Jadi maksudnya zaman sekarang ni ada bukti yang lebih. Betul. Orang naik ke apa ni, ke angkasa apa semua, sepatutnya lebih dipercayai lah. Lebih jelas lah. Lebih jelas. Dan ayat Quran yang menunjukkan demikian, ada dia punya apa ni, isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa bentuk bumi ini adalah bulat. Cuma Allah bercakap itu, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, kami jadikan bumi ini datar, litasluku minha, supaya kamu boleh berjalan mudah untuk kamu. Itu nampak zahir pada mata, seperti semut berada satu bola yang besar, semut seekor, dia nampak macam mana Anas? Tentu dah nampak datang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jelas kepada kita. Dan masya-Allah tabarakallah, apabila kita bicarakan Al-Quran ini, maka perlu kepada penafsiran dan juga penjelasan daripada para ulama yang muktabar, misalnya ulama tafsir. Dan doktor, kita dah bahaskan ketiga-tiga ayat, dan kini tibalah masa untuk kita raikan sahabat pemanggil kita dan juga sahabat yang bertanya di Facebook. Dan kita soalan pertama, doktor, kita ada sahabat pemanggil di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dang Anas, Kak Iyat sini, Nohaiti Ismail dari Rawang. Ya, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah, apa khabar Dang dan Ustaz? Alhamdulillah baik. Silakan Kak Iyat soalan. Okey, terima kasih Dang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Hari tu di majlis khatam perdana Quran Time tak sempat nak jumpa Ustaz. Ya.
Ni soalan Kak Ayat Ustaz. Kak Ayat hari ni nak minta Ustaz jelaskan sikit tentang makraj dan sifat roh yang kita tahu sangat istimewa dan takril Ustaz. Jadi kadang kita selalu tersalah menyebut macam bunyi mat salih sikit Ustaz. Jadi kalau boleh Kak Ayat nak minta hari ni Ustaz dapat kami tengok di TV, Ustaz beri contoh tentang bacaan bismillah yang tepat Ustaz di huruf roh bersabdu dan wakaf roh Ustaz. Tentang mungkin surah Al-Qadar dan termasuk surah As-Sad hari ni Ustaz. Yang lagi satu tentang soalan berkenaan dengan ayat hari ni tentang mereka berdebat di dalam neraka. Adakah kita di soal besok kita tidak berdakwah terhadap orang bukan Islam? Sebab kadang Kak Ayat terfikir kita ramai kenal kawan-kawan yang bukan Islam Ustaz. Jadi kadang kita rasa sangat risau Ustaz tentang tu. Jadi terima kasih Ustaz. Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayat tu dua soalan. Pertama tentang bacaan bismillah dia. Baik, terima kasih kepada Kak Ayat. Soalan yang sangat baik. Yang pertama sekali berkenaan dengan makhraj ra. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, ra ni ada beberapa sifat kan? Tapi yang istimewa dia tak ada pada orang lain ialah takrir. Takrir ni makna bergetar. Itu getar itu. Setengah orang tak boleh buat gitu kan. Jadi baik tuan-tuan, ra ini walaupun sifatnya takrir, yang peliknya tak nak. Sifat tapi tak nak. Dan ulama menyebutkan dengan lebih detail perkara ini iaitu irti'adah khafifah. Getar sikit. Satu sekali dua kali cukup. Dia tak nak ada marri tak ada. Jadi ra yang tu tak nak. Dia banyak sangat. Sedikit sahaja. Kalau tak ada langsung, kalau kita bahasa kita marri kita bersama itu tak ada langsung. Itu tak boleh juga. Jadi irti'adah khafifah yang sedikit mana sekali dua kali okeylah. Jadi tuan-tuan Ustaz suka menarik perhatian perkara ini. Biasanya kita ajar anak-anak kita kan, ialah anak-anak ni kita doakanlah semoga-moga anak-anak kita dan semua sekali anak-anak dapat mendekati Al-Quran, menjauhi Al-Quran dan ajarkan mereka Al-Quran ni, insya-Allah jadi aset kita masuk dalam kubur nanti. Hidup baca Quran kita dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan, biasa anak-anak Ustaz boleh ra ini daripada kecil tu alhamdulillah Allah beri kemudahan itu. Ada seorang tak boleh. Allah. Jadi macam mana aku nak ajar? Tak boleh. Jadi tuan-tuan, ada seorang pelajar Ustaz, dia orang Terengganu. Orang Terengganu dia biasa ra dia kata payah sikit lah. Jadi dia kata ustaz dia ajar. Ni tuan-tuan boleh ambil tips sini. Ustaz dia ajar ra yang mudah ni sebab dia tak boleh nak sebut ra ni mari Terengganu ya dia tak boleh nak sebut ra yang betul. Maka dia ajar ni ialah pada yang Kak Ayat sebut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Latih itu dia tu. Jadi dia buatlah ribu kali lah kot. Akhirnya pelajar ini tu masa dia bercakap ustaz dah okey lah, dah betul. Jadi ustaz pun terfikir nak cubalah sebab anak ustaz tak boleh. Itu yang kecil, yang umur masa tu dia umur 6-7 tahun tu tak boleh nak sebut ni, macam mana nak buat. Lalu ustaz beri dia latihan. Alhamdulillah dengan latihan nirra ni boleh dia. Alhamdulillah sekarang dah okey. Kalau boleh kita nak tunjuk contoh, tapi nak bagi tahu tuan-tuan, latihan untuk membetulkan ra. Orang dewasa ustaz tak pastilah. Kalau dewasa boleh latih juga, tapi kalau budak insya-Allah umur 6-7 tahun tu boleh dibetulkan. Dengan syarat buat latihan nirra, tekankan begitu nirra sebab lidah budak ni dia ringan sikit dia masih lembut, orang tua ni dah payah sikit. Tapi boleh cuba tuan-tuan, boleh cuba supaya betulkan ra tersebut. Jadi maksud irti'adah khafifah tadi iaitu bismillahirrahmanirrahim, ada sedikit bismillahirrahmanirrahim taklah itu banyak. Sedikit. Jadi insya-Allah itu sama-sama kita dapat buatlah latihan. Kalau tak ada langsung pun tak nak, banyak pun tak nak. Cukuplah getar yang sedikit. Ya, itu satu. Yang kedua tadi soalan tentang penghuni ayat yang ke-64 doktor. Penghuni neraka bergaduh doktor. Okey, terima kasih. Tentang ahli neraka yang bergaduh ini tuan-tuan, sebenarnya sifat manusia ada beberapa sifat atas muka dunia Allah kekalkan di akhirat. Contoh makan minum ada di akhirat. Sifat nak ada tempat tinggal ada di akhirat. Sifat berpasangan ada di akhirat.
Dunia ada, akhirat pun ada. Jadi antara Allah kekal ialah dalam ahli neraka dia bergaduh. Ahli syurga tak ada bergaduh. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini untuk taubih ataupun untuk lebih menunjukkan dahsyatnya, teruknya dalam neraka tersebut, maka Allah jadikan sifat seperti ini. Jadi kalau kita ada peluang tuan-tuan, kita sama-samalah berdakwah. Tuan-tuan, ada satu yang menarik di sini. Ustaz jumpa dengan satu orang Muslim, orang Islam Cina yang asal Islam. Dia berceramah. Dia kata di Malaysia ini orang Cina, jumlah bangsa Cina Tionghoa di Malaysia ni berapa juta kita kata? 7 sehingga 10 juta kan? Bangsa Cina. Yang Islam berapa orang? Jumlah yang sedikit. Dia kata dikira-kira sekitar puluhan ribu sahaja. Daripada jumlah 7 hingga 10 juta itu hanya puluhan ribu sahaja, sangat sikit. Sedangkan mereka ini berjiran dengan kita, jiran orang Islam, berjiran dengan masjid. Jadi kenapa tidak gunakan ini sebagai satu medium ataupun cara untuk berdakwah? Maka tuan-tuan, inilah kita patut ambil semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni pergi pergi untuk berdakwah kepada non muslim ini. Ingat awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan kaedahnya qulu la ilaha illallah tuflihu. Kamu ucap la ilaha illallah, kamu berjaya. Jadi gunalah media-media yang ada, Facebook kah, berdialog kah, apa semua, maka insya-Allah ini akan memberi kebaikan yang besarlah kepada masyarakat, khususnya bukan Islam di Malaysia ini dengan jumlah yang telah ramai, sepatutnya memeluk Islam pun ramai. Amin, insya-Allah. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berdakwah. Dan doktor, di talian pada pagi ini kita ada pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Talib, Ustaz dan Da'i. Ya, silakan Haji, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak-banyakkan pada ayat Nabi ni, Allah lihatlah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Persoalan ni Ustaz ada dua soalan. Yang pertama, ayat 64 yang cakap tadi, Allah Ta'ala maha besar, langit pun tak dikira. Dia dalam mendirikan itu. Tapi orang kafir ni tetap dengan kesombongan dia. Tak percayalah. Hingga sampai akhirat pun dia gaduh. Dia bertelaga dengan dia. Ini semua bohong. Tuhan mana ada kuasa. Jadi nak minta penjelasan Ustaz. Yang kedua Ustaz, kita selalu baca Quran Ustaz. Saya baca-bacalah. Dekat masjid ke kat rumah. Baca sampai waktu ni, waktu katalah waktu zuhur, terdengar suara azan. Adakah saya boleh teruskan baca Quran ke ataupun berhenti dulu menghormati azan ataupun macam mana Ustaz? Sebab kita kadang-kadang tak perasan azan, jadi terus dibaca. Adakah berdosa ke ataupun macam mana? Tak penjelasan Ustaz pagi ni ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun, dua soalan yang diajukan dan insya-Allah kita akan jawab dan juga kupas soalan tersebut, dan saya tertarik tentang hukum kita baca Quran ketika sedang azan. Tak kira azan apa pun. Insya-Allah selepas ni doktor, kerana kita akan tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik tafsir, taranum dan tadabbur. Surah Shad ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-66 telah pun kita dengarkan bacaan dan juga taranum yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadhil bintang ilmuwan kita Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan bagi anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live,
tekan butang kongsi, jalankan tanggungjawab anda. Mudah-mudahan ramai yang dapat mengambil manfaat daripada program kita pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah doktor, tadi kita berhenti kepada soalan yang diajukan oleh sahabat pemanggil kita, Haji Tukinun. Dua soalan yang diajukan, doktor, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada soalan yang sebelum kita break tadi, tuan-tuan. Haji Tukinun, semoga Allah merahmati beliau, menyatakan umur dan kesihatan. Amin. Ya. Tuan-tuan muslim Abdul Rahman Allah sekalian, berkenaan soalan pertama iaitu tentang kejadian langit, buminya apa semua, dan manusia memang mempertikaikan macam-macam perdebatan. Dan hakikatnya Anas, kalau 10 orang mesyuarat, ada 10 idea. Itu hakikat manusia. Dan sehingga timbul satu syair Arab menyebutkan bahawa manusia ini sentiasa ikhtalafu. Mereka khilaf begitu begini ilal maut. Ada satu benda dia tak khilaf, mati. Allahu akbar. Kalau nak cari kereta ni cantik tak? Orang ni kata tak cantik. Orang ni kata cantik. Oh ini superb. Segala-galanya lah. Jadi tuan-tuan, maksudnya kalau ada 10 orang, 10 kepala, 10 pendapat dan seumpama. Tapi ada satu benda mereka sepakat satu sahaja, iaitu mati. Lepas mati dia khilaf balik. Tapi dari sudut setuju tentang kematian. Baik tuan-tuan. Jadi Ustaz suka nak kaitkan sikit persoalan tentang khilaf tentang langitnya apa semua itu, tak apalah. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Adakah kamu tidak melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit ni kanata ratqan, langit bumi ni dia asal satu. Fafataqnahuma, dan kami pisahkan. Tuan-tuan muslim semak rahmat Allah sekalian, di dalam sekitar beberapa puluh tahun ke belakang, kita kata 60-an 70-an itu ada dua orang saintis yang menyebutkan teori Big Bang. Letupan besar sehingga menjadi alam inilah. Baik tuan-tuan, kemudian ada saintis yang baru, sebab sains siasa bergerak. Mereka mengatakan bahawa saintis ini Islam, dia kata kalau boleh tak perlu kaitkan dengan sains, kita beriman dengan ayat Quran. Allah kata begitu, asal langit bumi satu, kemudian Allah pisahkan di antara keduanya, kita beriman begitu. Sebab itu ayat Quran ini berdasarkan keimanan nombor satu. Kalau dapat kajilah. Kenapa tuan-tuan? Kerananya sains ini bergerak. Mungkin dulu jumpa gitu. Betul. Kemudian sekarang jumpa lain pula. Penemuan baru. Depan hari penemuan baru pula. Jadi nampak Quran tak betul pula. Tak. Dalam masalah Al-Quran ni kita beriman dengan apa bima anzalallahu ala rasulihi. Allah turunkan itu dah. Jadi kalau jumpa mengukuhkan keimanan, kalau tidak pun tak masalah. Kenapa? Kerana sahabat beriman dengan dalam keadaan demikian. Jadi tak ada masalah dalam masalah seperti itu. Jadi poin Ustaz nak sebut sini ialah sains itu mengukuhkan sahaja. Bukan sains itu menjadi pemutus dak. Dia mengukuhkan sahaja apa yang telah kita imani. Baik, yang kedua ialah berkenaan dengan soalan azan tadi. Tuan-tuan baca Quran, tiba-tiba azan. Nak baca teruskah atau nak berhenti? Baik, dari sudut adabnya Ustaz nak sebut ini, berhentilah. Kenapa? Kerana pada masa itu ada tuntutan lain, iaitu menjawab azan. Ada tarjih tu kan, iaitu lepas Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah, itulah seterusnya. Dan juga dalam hadis menyebutkan bahawa seorang yang akan mendapat syafaat Nabi ialah dibaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ila akhiri. Jadi maknanya orang yang dapat syafaat Nabi, maksudnya berhentilah dengan tujuan untuk mendapat kelebihan kebaikan tersebut. Berhenti pada ayat yang betul. Iya. Betul Ayat betul. Dan jangan berhenti tiba-tiba itu berhenti ayat yang tergantung. Baik doktor, banyak lagi akan kita bicarakan, tapi sebelum tu kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ayat yang ke-65 merujuk kepada ayat ini. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah yang menyampaikan peringatan kepada semua manusia
agar beriman dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang tidak mengakui dan tidak mengikuti apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bagaimanakah kedudukannya sebagai umat baginda dan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru, soalan yang baik berkenaan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara itu. Pertama mengakui, yang kedua mengikuti. Nah, jadi yang Rasulullah bawa itu mengakui ini wajib. Itu masalah iman, ya, mesti. Ya, yang kedua ialah mengikuti. Mengikuti itu tengok benda lah, maksudnya adakah perkara itu tahapnya wajib, sunatkah, sunnah tidak sunnah, itu satu perbincangan yang lain lah. Maksudnya sekarang kalaulah dimaksud dia tidak mengakui awal-awal, dia out. Allah. Nah, dia terkeluar awal-awal lagi. Walaupun dia sembahyang, wa in shalla wa in sama, dia sembahyang, dia puasa apa semua, tak percaya. Betul. Maka dia terkeluar daripada agama. Walau satu dia tolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi tuan-tuan, dalam kaedah matematik, rukun iman, kena guna kaedah dia, tak boleh guna kaedah matematik. Rukun iman ada 6. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khair wa syarrih. Nah, perkara ini beriman pada Allah, Rasul, malaikat, kita hari kiamat dan juga qada qadar. Nah, perkara ini kalau satu je dia tolak, tak apa nah, ada 5 lagi. Itu matematik ya? Matematik. Ini matematik tak jalan dalam hal akidah. Allahu akbar. Kalau satu tolak, kosong. Allahu akbar. Dah. Itu kaedah akidah. Jadi maknanya kaedah matematik, guna pak matematik lah. Jangan guna dalam masalah akidah. Tak percaya kepada Rasulullah bawa, habis. Walau satu. Walaupun satu sahaja. Akhirat percaya, tak percaya. Tak boleh. Tuhan percaya lagi, tapi tak boleh. Itu tidak diterima. Jadi Masya-Allah. Jadi ikut dan juga mengakui. Dua benda yang disebutkan itu. Baik. Jadi tak semua benda yang Nabi buat itu mungkin kita boleh ikut. Mungkin ada pencerahan di situ, Doktor. Ya. Benar, Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang Rasulullah buat tapi tidak jadi sunnah. Betul. Nah, sunnah ada yang makhsusah, khususiyatul Rasul, yang untuk Nabi je, kahwin 10. Allah akbar, insyaallah. Sunnah Nabi ni Nabi buat. Tidak begitu tak. Ada perkara-perkara yang berkait diri Nabi sahaja. Betul. Dan ada sunnah-sunnah itu juga bersifat, ada yang jadi wajib sembahyang. Betul. Nah, ada yang jadi sunat. Misalnya adab-adab. Baru ni tuan-tuan, Ustaz melihat satu video yang berkenaan satu orang ustaz lah mengulas. Dia kata masuk tandas pakai tutup kepala. Tak kain kah, pakai kopiah kah, apa semua tu, tak, dia kata itu tak ada. Tak ada tu maksudnya dia nak hadis yang yang sahih. Allah akbar. Baik. Tuan-tuan sesimak rahmatullah sekalian, ini saya nak jawab dah. Tolong perhati kalau tuan-tuan dengar video tersebut, ini tak ada. Yang sebenarnya kata kalau orang perempuan, sebab tanya tu orang perempuan, kalau orang perempuan yang wajibnya ialah keluar rumah pakai tudung, pakai tutup kepala, dia kata. Itu kaitan yang lain lah. Dia sebut begitu. Dia sebut begitu. Tuan-tuan sesimak rahmatullah sekalian, bila Ustaz rujuklah. Kita oleh kerana benda tu dah biasa dengan adab tersebut, kita tutup kepala apa semua masuk tandas tu, maka kita cari jumpalah tuan-tuan. Ini perbincangan di kalangan ulama. Bahkan ulama ini majoritinya mensunatkan kerana perbuatan ini diamalkan oleh para salaf. Nah, bahkan dalam ulasan ulama, walaupun tidak ada yang benar-benar sahih dalam masalah ini, tetapi menutup kepala dalam tempat yang kotor, tentulah tanah sebab kotor. Betul. Itu perkara yang baik. Bahkan diamal oleh para salaf. Kita kata kita nak ikut salah. Salah tiba-tiba ini tak nak ikut pula. Betul. Jadi tuan-tuan, dalam perkara macam ni dia kena lihat perbincangan ulama. Betul Anas kata tu, kalau pakai literal sahaja dia jadi masalah. Jadi masalah. Literal ni dia jadi macam ni tuan-tuan. Ayat Quran sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Sesiapa yang buta di atas dunia ini, maka dia buta di akhirat. Allah. Kita pun Allah kesianlah orang buta, ya Allah. Atas dunia buta, akhirat buta pula. Allah Akbar. Literal? Literal. Secara zahirnya. A'ma, buta. Fahuwa fil akhirati a'ma. Di akhirat buta juga. Allahumma sekian. Tuan-tuan, tidak begitu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksud Allah di sini ialah buta mata hati. Mata hati, bukan mata lenden ni. Orang lagi itu kesian orang buta, atas dunia buta, akhirat buta. Tak makna kena, tak boleh pakai literal di situ. Dia kena ada takwilan ayat tersebut khusus dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan jelas kepada kita tentang sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan. Dan doktor, kita ada sahabat pemanggil di talian untuk kita raikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum doktor dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doktor, soalan saya begini doktor, saya nak tanya doktor ya. Manusia, doktor, dia tak lari daripada menuding ke arah orang lain, menyalahkan orang lain, dan sampai ke dalam neraka pun tetap menyalahkan orang lain. Contohnya lah doktor, yang macam doktor cerita tadi, kerana engkau lah, kerana aku ikut engkau aku jadi masuk macam ni. Di dunia pun cerita, kerana engkau lah, aku ikut engkau jadi macam ni. Yang seorang lagi yang kau ikut apa? Tak boleh fikir ke panduan ada, hadis ada, Al-Quran ada, tapi tak ikut. Baik. Soalan saya doktor, apakah sebab utama yang manusia ini sering menuding ke arah orang lain dan tak menuding ke arah dia tak menyalahkan diri dia doktor, dia tetap menyalahkan orang lain. Baik. Dan apakah cara kaedah yang terbaik kalau boleh doktor supaya kita ni tak terus menuding ke arah orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Al-Quran, Al-Hadis dah ada tapi tak ikut, salahkan orang lain pula, ikut orang yang tak betul. Itu soalan saya doktor dan dai. Terima kasih banyak doktor dan dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang cukup menarik tentang masih lagi tentang perbalahan perdebatan yang berlaku dan ialah bila atas dunia ni banyaklah benda-benda yang kita suka menuding kepada orang lain doktor. Baik, terima kasih Haji Omar. Semoga Allah memanjangkan usia dan beri kesihatan. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, dalam ayat-ayat Quran banyak tempat yang Allah SWT sebutkan tentang perbalahan, khususnya di kalangan ahli neraka. Bahkan tuan-tuan, dalam surah Saba, Allah menyebutkan tentang bagaimana golongan ini alladzina stud'ifu, orang-orang yang lemah, pengikut-pengikutlah, yang mengikut orang-orang yang hebat-hebat, lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak sebab kamu, aku akan masuk Islam dah, dia kata. Allah Akbar. Nah, jawab yang ini pula, yang masuk neraka juga, anahnu sadadnakum 'anil huda, ada kami sekat kamu. Samalah ayat yang disebut tadi. Ada kami sekat kamu. Nah, bal kuntum mujrimin, kamu yang jahat sebenarnya. Jadi hidup macam itu. Jadi tuan-tuan, menyalahkan ini pada hakikatnya berlaku di atas muka dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang yang nak kepada bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, maka mula-mula sekali kan ada muhasabah. Nah, bab muhasabah ni tuan-tuan, dia masuk dalam bab tazkiyah. Ingat Nabi SAW, dia ada datang ni ada 3 benda yang benda utama yang dia buat. Wa yu'allimukumul kitaba kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum, baca ayat-ayat Quran, mengajar, dibaca ayat Quran. Wa yu'allimukum, mengajar, baca, kemudian mengajar. Wa yuzakkikum, tazkiyah. Jadi tuan-tuan, tidak cukup dengan hanya membaca, tidak cukup dengan hanya mengajar, kena ada tazkiyah. InsyaAllah Ustaz sambung sikit lagi tentang tazkiyah nanti insyaAllah. MasyaAllah, tabarakallah. Itu antara 3 benda penting. InsyaAllah kita akan kupas selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Atau kama qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat melazimi Al-Quran dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hujung rancangan. Masih lagi kita bersama dalam Tayana Ustaz untuk tafsir dan tarannum surah Sad ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-66, dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan seperti tadi Dr. Luqman kongsikan 3 perkara penting, iaitu yang disebutkan sebagai tazkiyah tadi itu. Jadi mungkin sebagai huraian tambahan Doktor, 3 perkara tadi. Baik, terima kasih Anas dan tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Setiap orang ini kena menjiwai 3 perkara ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tilawah. Yang kedua ialah ta'lim, yang ketiga ialah tazkiyah. 3 T Tilawah iaitu membaca ayat Quran ini, dan itulah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu dulu nah. Itu yang pertama, tilawah. Yang kedua ialah ta'lim, pengajaran. Maknanya pengajaran dan pembelajaran lah. Ilmu ini mesti dipelajari. Daripada ayat tadi dipelajari isi kandungnya apa semua. Dah alim, dah tahu banyak, itu belum selamat lagi. Dia ada peringkat yang ketiga. Ketiga ni panggil tazkiyah, menyucikan diri. Tuan-tuan, kita tengok beberapa isu yang ada di hadapan kita. Kadang-kadang orang tu awal dia niat ikhlas, dia niat bagus, nak ajar orang, nak tolong orang semua, bagus niatnya. Tetapi makin ramai orang ikut dia, follower makin ramai, dan orang muji dia, orang apa semua, dia dah mula jadi di atas tu lupa. Dia lupa. Masa inilah yang perlu kepada tazkiyah. Dia macam ni nak buang hubbul jah, cinta kepada kemasyhuran, hubbul ri'asah, cinta kepada nak jadi ketua, cinta hubbul mal. Ni nak buang ni macam mana? Tazkiyah. Betul. Yang ini tak dibuat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, berbahagialah orang menyucikan hati, menyucikan diri itu, dan celakalah orang yang tidak melakukan perkara tersebut. Jadi bila 2 dah buat, tiba-tiba yang ketiga tak buat, bahaya. Dan tuan-tuan perlu diingat, dalam kisah Imam Ghazali rahimahullahu taala, lahir Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin lahir tu hujung usia hujung Imam Ghazali nak meninggal, barulah lahirnya Ihya Ulumuddin. Dan dia tu pergi uzlah. Uzlah tu dia mengasingkan diri, tak nak campur. Anak murid dia punya ramai beribu, beratus ribu barangkali itu, tak nak campur. Dia uzlah, mengasingkan diri. Tuan-tuan, dia uzlah mengasingkan diri itu setelah dia ada pangkat Hujjatul Islam. Apa Hujjatul Islam? Hujjatul Islam ini kalau dia cakap tu macam dah level bawah sikit pada Quran hadis. Allahu akbar. Mana Quran hadis, yang ketiga kata-kata dia hujjah. Itu hujjah. Ini Imam Ghazali. Di situlah dia rasa aku ni macam ada sesuatu yang hilang. Orang duk lambung dia, duk puji dia apa semua, lalu dia mengasingkan dia, akhirnya lahirnya kitab nama itu Ihya Ulumuddin. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak hanya cukup dengan ilmu sahaja, tapi dia kena akhiri dengan yang tazkiyah. Jadi sebab tu orang seperti ini, dia walaupun siang dia mengajar, malam dia akan bangun duduk dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ni banyaknya, aku duk mengajar kebaikan pada orang, kebaikan untuk aku macam mana? Aku duk ajar orang jadi baik, aku macam mana? Betul lah kita cakap benda baik dah, tapi adakah kita dapat ikut? Ini tazkiyah. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama, ustaz sama, anak sama, dan semua kita sama. Asas saja ada luar sana sama sahaja, iaitu yatlu at-tilawah tadi, betul. Ya, kita baca ta'lim, mengajar itu ia juga, tapi jangan lupa yang ketiga intah tazkiyah. Inilah menyelamatkan manusia. Kalau tidak, dia ada ilmu yang banyak, dia alim yang hebat, tapi akhir dia juga rosak, tidak ada tazkiyah. Allah tabarakallah. Jadi sebab itulah penting kita memelihara hati kita, doktor, daripada sifat-sifat yang tercela, sifat mazmumah tu. Sebab apa? Sebab iblis pun terkena yang namanya kibriyaun sombong. Ya, betul. Insya-Allah tabarakallah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi doktor, mudah-mudahan jelas kepada kita, dan mungkin soalan terakhir untuk kita raikan pada pagi ini untuk topik kita daripada Rahimah Saud di Facebook, doktor, kita ada soalan berkenaan dengan ayat yang ke-66,
Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaannya. Allah mendahulukan menyebut Tuhan langit, kemudian Allah sebut bumi. Apakah rahsia besar daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan lafaz tersebut? Terima kasih, Doktor. Terima kasih kepada Rahimah Saud. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan, soalan ini insya-Allah ada perbincangan lanjut, dan Ustaz minta Rahimah Saud bersama-sama kita untuk esok hari insya-Allah saya akan sebut lebih lanjut, kerana dia ada kejadian langit ini, adakah langit dulu kah bumi dulu? Ada ayat yang kata langit dulu, ada ayat yang kata bumi dulu. Macam mana salah satu tu lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, sila ikuti perluan esok insya-Allah. Kita pandai-pandai buat cliffhanger tu insya-Allah, nak kena ajak penonton, tarik penonton tu insya-Allah kita akan sambung esok, Doktor, berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh Rahimah Saud. Dan mungkin sebagai soalan terakhir tentang mungkin sedikit adab Al-Quran, Doktor. Ada yang bertanya tentang kalau kita baca Quran di telefon misalnya. Jadi ayat Quran tu macam mana kita nak baca dalam keadaan tidak berwuduk? Mungkin sedikit daripada Doktor, dan sebagai kesimpulan akhir jugalah. Baik, terima kasih kepada Dai Anas dan tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Ustaz sebut fatwa lah ya. Kalau kita pegang mushaf, mushaf yang secara fizikal ini, bukan tafsir. Kalau tafsir, Imam Suyuti kata kalau lebih banyak tafsir, itu maka dalam Asybahun Nazair, maka yang itu dibolehkan. Tapi kalau Quran lebih banyak tak boleh. Yang depan kita ni, kita secara umumnya kita tengok ini banyak yang tafsir. Baik, satu, kalau mushaf secara fizikal mushaf betul tak boleh, itu kena ada wuduk dengan sepakat 4 mazhab. Kena ada wuduk. Cuma dalam telefon ni tuan-tuan, dalam telefon ini macam mana? Boleh atau tidak? Maka fatwa yang telah dikeluarkan ialah dalam telefon tidak mengapa, sebabnya dia tidaklah merupakan Quran yang secara fizikal itu satu. Cuma diminta sangat-sangat janganlah dibuka di tempat yang kotor. Tandas apa semua tutup dulu apa semua, maka masuk tandas apa semua tu dibolehkan. Bahawa itu fatwa yang adalah. Tinggal lagi janganlah buat ringtone tu baca Quran, azan gitu, ada tanda bunyi baca Quran pula dah la ilaha illallah. Jangan buat begitu tuan-tuan. Jadi fatwanya membolehkan perkara tersebut. Itu secara umum. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih yang bagi Doktor untuk penjelasannya, dan sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, dan saya kira itu mungkin juga sebagai kesimpulan ataupun pelantikan yang boleh kita lakukan. InsyaAllah kita akan bawa esok untuk soalan yang telah diajukan oleh Rahimah Saud, ayat yang ke-66 sehingga ayat yang berikutnya. Dan Doktor, untuk pagi ini kita minta Doktor tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim atas perkongsian pada pagi ini. Dan esok sebagaimana biasa Doktor, kita akan kembali bersiaran bersama dengan masih lagi Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk tafsir dan taranum ayat yang berikutnya dalam surah Sad, iaitu 67 sehingga ayat yang ke-69. Jam dan juga waktu yang sama para penonton. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Doktor, diberikan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan insya-Allah kita akan kembali esok. Jadi mari sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.
صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس